Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, apakah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila kita berada di 10 yang terakhir di bulan Ramadan? Tentang 10 malam yang terakhir. Dan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya sesiapa yang tidak direzekikan ataupun mereka yang diharamkan daripada bertemu dengan malam Lailatul Qadar, ya, maka dia diharamkan daripada kebaikan yang ada padanya. Maksudnya rakan-rakan, teman-teman mati Allah Subhanahu wa taala, sangat rugi ya kalau kita tidak bertemu dan kita tidak dapat bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Kerana malam Lailatul Qadar ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan khairum min alfi syahrin, satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, di mana amalan yang kita lakukan pada malam tersebut akan dilipat gandakan. Kerana itulah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berada di 10 akhir Ramadan, maka Rasulullah SAW akan berusaha untuk menghidupkan malam-malam tersebut dengan amal ibadah. Sebagaimana disebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda mizara. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk malam 10 akhir Ramadan, baginda akan menghidupkan malam dengan ibadah, mengejutkan ahli keluarganya bangun untuk beribadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah, dan uzlah daripada isteri-isterinya. Ya, hadis ini diriwayatkan daripada Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi Rasulullah SAW sebagai contoh yang terbaik dalam kehidupan kita, memberikan suatu tunjuk ajar kepada kita. Apabila sampainya 10 malam yang terakhir, kita seharusnya dan semestinya fokus kepada apa? Fokus kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memanglah kalau nak bangun malam ni bulan puasa lagi kan, kadang dengan penatnya lagi, lepas tu dengan keadaan yang penat letih di bulan Ramadan, terkadang nak bangun itu sangat susah. Namun begitu, rakan-rakan, teman-teman nanti Allah Subhanahu wa taala, itulah yang Allah Taala nak lihat daripada diri kita. Bagaimana kesungguhan kita, bagaimana kita punya serius untuk kita menyahut ya, suatu seruan daripada Allah Subhanahu wa taala, seruan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meraih peluang yang dianugerahkan pada malam yang terakhir. Ya, jadi rakan-rakan, teman-teman, saya nasihatkan kepada diri saya sendiri dan kepada rakan-rakan, jom, ada masih lagi berbaki 25, 26, 25 dah lepas dah, 26, 27, 28, 29. Ya, kita cuba berusaha untuk kita bangun malam, kita berqiyamul lail, kita bulatkan waktu malam dengan solat, dengan baca Al-Quran, dengan berzikir. Kita kejutkan ahli keluarga kita. Demi untuk apa? Demi untuk meraih anugerah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada pada hari-hari yang lain kecuali di bulan Ramadan, ya. Jadi sesungguhnya pada malam 10 yang terakhir, sebagaimana saya sebutkan tadi, suatu malam yang dinamakan Lailatul Qadar, malam yang mempunyai berkat dan keistimewaan yang banyak, di mana dalam malam tersebut Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran, ya, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Jadi pada malam Lailatul Qadar itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sebagai panduan umat manusia. Sebab itulah rakan-rakan, teman-teman dimati Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa ini disinonimkan, digandengkan, dikaitkan dengan Al-Quran, ya. Al-Quran dan Ramadan dah tahu aman, seolah-olah dua
kembar yang tidak boleh diasingkan. Bila masa Ramadan mesti Al-Quran. Ramadan Al-Quran. Jadi kerana besar ataupun bermaknanya Al-Quran itu di dalam kehidupan manusia. Dan pada malam Lailatul Qadar ini, ya Allah Subhanahu wa taala menyatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, ya. Justru itu rakan-rakan, teman-teman, apabila kita berada di malam yang terakhir di bulan Ramadan ini, maka sama-samalah kita menghidupkan malam tersebut. Jadi sebagai panduan untuk kita menghidupkan malam Lailatul Qadar ini ataupun malam-malam yang 10 yang terakhir ini, ya, maka yang pertama sekali rakan-rakan, teman-teman mati Allah Subhanahu wa taala, malam itu bermula daripada selepas maghrib. Jadi lepas berbuka, maka itulah dikatakan malam. Bermulanya malam Lailatul Qadar itu bermula daripada lepas maghrib. Jadi segala amalan yang kita lakukan pada malam tersebut, insya-Allah, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat kali gandakan dengan 1000 bulan. Jadi maksudnya lepas maghrib ni, ya, lepas kita berbuka puasa, maka kita gunakan waktu yang sebaiknya, ya. Jadi pada malam-malam terakhir apa yang kita nak buat? Yang pertama sekali ialah yang fardu, yang wajib itu mestilah dilakukan, ya, solat maghrib, solat isyak, ya, sampailah ke subuh. Itu yang utama. Yang kedua ialah kita memperbanyakkan solat sunat. Artinya pada malam-malam terakhir sekiranya kita dapat melakukan solat tarawih, bermakna kita juga telah melakukan qiyam. Kita telah melakukan ihya, kita telah menghidupkan malam tersebut. Jadi tarawih kalau boleh, ya, pada malam terakhir ini jangan kita tinggalkan. Kalau kita nak melakukan perjalanan balik kampung dan sebagainya, cuba kita urus perjalanan kita agar kita tidak tertembung dengan waktu solat tarawih. Ustaz, kalau dah memang terpaksa kena berjalan, kena bermusafir pada malam tersebut, kita berhentilah seketika. Kita berhenti seketika untuk kita apa? Untuk kita melakukan solat tarawih di mana sahaja. Di RNR ke, di surau-surau yang mungkin di sisi minyak ada surau, kita berhenti seketika untuk menunaikan solat tarawih sekurang-kurangnya 8 rakaat. Ya, itu yang pertama. Yang keduanya ialah kita memperbanyakkan membaca Al-Quran. Walaupun hari-hari biasa kita baca, maka di 10 malam yang terakhir ini, ya, maka kita berusaha untuk lebih bersungguh-sungguh memperbanyakkan bacaan Al-Quran, ya. Kemudian yang ketiga, rakan-rakan, teman-teman mati Allah Subhanahu wa taala, kita memperbanyakkan istighfar, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar dengan istighfar yang paling minat, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kita bangun, kita duduk, ya, kita buka pemikiran kita muhasabah, kita renung balik, ya, tentang apa yang telah kita lakukan sebelum ini. Apakah kesilapan, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang telah kita lakukan, sama ada sengaja ataupun tidak sengaja, maka kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun ini dengan penuh kesungguhan daripada hati kita, daripada dalam hati kita, bukan sekadar sebut, tapi kita merasai betapa kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan, kealpaan, kelalaian kita. Sebagaimana Imam Ghazali menyebutkan, bila kita nak bertaubat, kita nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, syarat yang pertama ialah dia kena menyesal di atas kesalahan, kesilapan yang telah dilakukan. Kena menyesal. Bila menyesal ni maksudnya dia rasa bersalah, rasa sedih, kenapalah, ya, dilalai, ya, dia melampaui batasan, dia menceroboh batasan-batasan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila menyesal, dia sedih, dia menangis, ya. Kemudian dia berusaha dan berazam untuk tidak mengulangi lagi kesilapan-kesilapan yang lalu, ya.
Kemudian kita menyebutkan lagi dengan mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan astaghfirullahalazim, ya. Dan di antara istighfar yang Nabi suka ialah sayyidul istighfar. Apa dia? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, itu yang ketiga, kita memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, kita memperbanyakkan tahmid, memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Kita banyakkan tasbih subhanallah, ya. Tasbih ya, tasbih subhanallah. Ya, tahmid alhamdulillah. Kita bertahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itulah zikir-zikir yang kita baca, ya, pada malam untuk kita ihya'ul lail, untuk kita menghidupkan malam yang terakhir. Seterusnya lagi yang kelima, rakan-rakan teman-teman mati Allah Subhanahu Wa Taala, kita memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kan Allah Ta'ala mengarahkan kepada kita, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, mohonlah kepada aku, nescaya aku akan perkenankan. Ud'uni astajib lakum. Ya, mintalah kepada aku, nescaya aku akan perkenankan permintaan kamu. Ya. Jadi rakan-rakan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apakah doa yang terbaik untuk kita baca bila kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar? Doa yang terbaik ialah doa yang selalu kita baca lepas tarawih. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Pemurah, tuhibbul afwa, sukakan kepada memberikan kemaafan dan keampunan. Fa'fu anni, maka ampunkanlah, berilah kemaafan di atas kesalahan dan kesilapan yang telah dilakukan. Itu doa yang Nabi suka, Nabi selalu baca. Ya, tak salah kalau kita nak baca doa-doa yang lain, nak minta murah rezeki, nak minta luar rezeki, nak minta kebahagiaan sebagainya, itu pun digalakkan dan disunatkan. Tetapi doa yang paling suka sebut Nabi ialah doa Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Ya. Dan seterusnya rakan-rakan teman-teman mati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita bangun itu selepas kita tidur, ya, maka kita bertahajud, ya. Jadi salat tahajud ini maksudnya ialah solat, ya, sekurang-kurangnya 2 rakaat yang kita lakukan selepas kita tidur. Jadi bila kita akhirnya tu, kita kena tidurlah dulu. Tidur awal, ya, barulah kita boleh bangun awal untuk kita menghidupkan, ya, orang kata 3/4 yang terakhir, ya. Sulusul lain, 1/3 yang terakhir bermula biasanya daripada pukul 3 hinggalah ke waktu sahur. Ya. Jadi bila kita menghidupkan malam, biasanya kita rasa letih, ya. Kita rehat dulu pada waktu pagi. Jadi itulah rakan-rakan teman-teman mati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai peringatan untuk diri saya sendiri dan kepada teman-teman, jom, ya, kita sama-sama ada peluang yang ada kita menghidupkan malam-malam yang terakhir di bulan Ramadan, ya. Bukan sekadar untuk kita nak meraih, nak mendapatkan, ya, malam Lailatul Qadar, tetapi kita buat itu semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, rakan-rakan teman-teman mati Allah Subhanahu Wa Taala, bila sebenarnya malam Lailatul Qadar itu? Malam yang ke-27 ke? Ataupun malam tadi dah yang ke-25, kita dah terlepas ke bagaimana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, taharrau lailatal qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu pada malam 10 yang terakhir di bulan Ramadan. Jadi secara umumnya ialah pada malam 10 yang terakhir. Dan Nabi sebut secara khusus, taharrau lailatal qadri fil witri min al-ashril awakhir. Carilah malam Lailatul Qadar itu di malam-malam yang ganjil, di 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan. Ini pun hadis sahih daripada riwayat Bukhari, ya. Jadi kerana itulah, ya, para ulama pun berselisih pendapat tentang sebenarnya bila malam Lailatul Qadar, ya. Jadi
sekarang ni kita tak perlulah orang kata kita nak tetapkan, nak pastikan jumpa, tetapi bila kita qiyamul lail, ihya'ul lail, beribadah pada malam 10 yang terakhir, insya-Allah kita akan berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Jadi ia menjadikan kita lebih ikhlas. Kerana kita beribadah itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa ke tak jumpa itu rezeki ya daripada Allah. Kalau pada malam itu kita dah lepas, tak dapat, tak apa, kita usaha saja untuk mendapatkan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walau ya rakan-rakan teman-teman kita beribadah kalau kerana pahala, hukumnya adalah sah, dianggap sebagai ikhlas ya. Sebagaimana Imam Ghazali menyebutkan, sekiranya kita beramal li ajli thawab, kalau kita beramal kerana pahala, kana, maka ia makbulan ya, amal itu diterima ya. Tetapi kalau kita beramal semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah yang terbaik. Dan yang terakhir rakan-rakan teman-teman dimati Allah Subhanahu Wa Taala, sebaiknya pada malam 10 yang terakhir ini kita beriktikaf di dalam masjid. Carilah masjid yang terdekat untuk kita beriktikaf. Pada waktu malam tarawih kita tak baliklah rumah. Kita mungkin dah siap bekalan kita untuk bersahur. Kalau kita dekat tak apalah. Waktu nak sahur itu dalam pukul 4.30 kita balik. Ya, bersama dengan ahli keluarga kita untuk makan sahur, lepas tu kembali semula ke masjid, ke surau untuk menunaikan solat subuh. Jadi rakan-rakan teman-teman mati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan di Ramadan yang ada kali ini ia memberikan kebaikan untuk aqulu qali hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.